أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun berada di Google Meet Gemah Nur Iman pada pagi ini untuk bersama kita membimbing kita dengan bacaan surah Yasin, doa, terjemahan dan syarah di terjemahan Hikam Jawi. Yang berusaha Puan Hajar Rosniati binti Mansur dan tim pengurusan Gemah Nur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh sahabat pencinta ilmu yang terus mengimarahkan kuliah-kuliah anjuran Gemah Nur Iman. Syukur ke atas yang diberi izin oleh Allah untuk kita bernafas lagi di bumi Allah pada pagi ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk mengharungi hari-hari mendatang agar kita terus bahagia dan sentiasa dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi memohon keberkatan bagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat limpahan rahmat keberkatan dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada pagi yang barakah ini. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wahab. Kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan rahmatnya. Hanya Allah yang maha menyembuhkan. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafakallah syif'an ajilan untuk Wan Aisyah Andak, Hajah Hanizah binti Mat Hanifah, Muhammad Syahid bin Katmin, Maimunah Muhammad Hashim, Hawa Dahniah Muhammad Aziz, Nur Asikin Elais Aziz, Latifah Hussein, Zahra Hussein, Muhammad Faiz Mohsen, Roslinda Muhammad Yusuf, Rosilawati Syarif, Siti Nur Zalizawati Amran, Nur Naslina Abu Nasir, Khairul Baria Harun, Ismail Muhammad Yunus, Najah Abdul Rahman, Jaruhaiza binti Haji Ahmad, Sofian Ahmad, Siti Hawa Abdul Rahman, Azihan Maksaman, Hanisah binti Hashim, Nurul Asilah binti Muhammad Yusuf, Samir Husaini bin Muhammad Yusuf, Sazwan Husaini Muhammad Yusuf, Muhammad Azri Husaini, Muhammad Yusuf bin Haji Omar, Zaharah binti Muhammad sekeluarga, Munawarah binti Abdul Sabihi, Datin Sharifah binti Zain, Siti Rahimah Ja'far, Farhida Fariyati Abdul Ghaffar, Tengku Rozila Tengku Azman, Zarina binti Sultan, Kasim bin Abdul Rahman, Emilia Nur Raisya binti Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Nur Badiah Mokhtar, Hamudah Hasan, Muazzarik Idlan bin Abu Nasir, Mahani Arsyad, Hajah Halus Husin, Roslan Said, Yusuf bin Aman, Cik Nolia binti Hashim, Jamnah binti Azihan, Muhammad Ruzaini Muhammad Din,
Rohaya Kamarudin, Halimatun Sa'diyah binti Hasan, Farhana Syafika binti Abdullah, Hajah Kartini binti Haji Rahman, Haji Rosli bin Haji Saleh, Muhammad Khalif Qayyim bin Syamuddin, Nur Mala binti Abdullah, Azim Syukri bin Syukur, Sufia Najeha binti Zahari, Anwar bin Basri, Nur Hidayah binti Ismail, Syafika Azlin binti Ismail, Faridah binti Rahman, Fatimah binti Abdul Karim, Salih Farhan bin Muhammad Jufri, Nurul Jannah binti Aziz, Juminah Masrun, Muhammad Yaakob Masrum, Satinah Sanib, Saimah Sanib, Nur Muzailah Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslita binti Din, Haryati Zainuddin, dan juga kepada Ananda Ustaz Elin Noor Sumaya binti Elin Aminin, dan juga kepada para jemaah yang juga diuji dengan pelbagai penyakit, dan juga seluruh nama yang senarai di Google Meet Gemanul Iman, iaitu sebanyak 209 orang. Kita doakan mudah-mudahan dengan berkat bacaan Yasin kita dan juga doa daripada Ustaz dan para jemaah, mudah-mudahan Allah memudahkan, diberikan syifa yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Gemanul Iman tidak lupa merakamkan sanah elwah barakallah fi umrik kepada rakan, pada sahabat penyita ilmu yang berada di Google Meet sekarang, yang menyambut ulang tahun pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah juga kurniakan kesihatan yang baik, sentiasa rahmat lindungan Allah, bahagia bersama keluarga, dan juga mudah-mudahan segala impian tercapai insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kuliah subuh kita diteruskan tanpa kita melengahkan masa lagi. Dengan segala bangga dan sukacita dipersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk membimbing kita dengan bacaan Yasin, doa dan seterusnya syarah dari kitab terjemahan Hikam Jawi. Tafadhal mashkura ya Fadhil Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Pertama dan utama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama dalam majlis yang baik, dalam suasana yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik. Tapi kita juga mengingatkan diri kita bahawa suatu hari nanti kita tidak akan lagi berada dalam majlis ini. Saya dan semua yang berada pada platform Gemanul Iman ni, suatu hari nanti kita tidak akan lagi berada di sini. Kita akan berada di tempat yang lain. Kita akan berada dalam suasana yang lain. Kita berada pada alam yang lain. Ini mengingatkan kita bahawa nikmat sementara yang dipinjamkan oleh Allah, kita rebut dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Dunia adalah tempat berpenat-penat bagi orang yang menjadikan akhirat tempat berehat-rehat. Seandainya kita merasa penat, dan penat kita itu dilorongkan oleh Allah pada kebaikan, maka kita syukurlah kepada Allah kerana kita diberikan penat dalam urusan kebaikan. Kerana penat pada urusan kebaikan itu salah satu daripada kurniaan daripada Allah. Berbanding seseorang yang terus-terusan diberikan tenaga tapi pada perkara yang melalaikan, pada perkara yang merosakkan. Maka syukurlah kita kepada Allah pada pagi ini. Mungkin saja ada yang masih keletihan, mungkin saja ada yang masih kepenatan, mungkin saja ada yang merasa sakit-sakit badan. Tapi keletihan, sakit-sakit badan itu
Allah tidak jerumuskan kita kepada perkara-perkara dosa dan maksiat. Alhamdulillah. Tapi dalam letih-letih kita itu, Allah tidak letakkan kita pada tempat-tempat yang menjauhkan kita daripada Allah. Tapi dalam kita letih, kita ada rasa lenguh-lenguh, rasa penat, badan tu rasa macam tak berapa fit. Alhamdulillah, kita masih boleh baca Quran. Alhamdulillah, kita waras masih boleh mengingati Allah. Alhamdulillah, kita boleh menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita boleh bacakan surah Yasin. Dan ini semua merupakan salah satu anugerah. Kalau tidak kerana Allah kurniakan kita seumpama itu, maka kita tidak akan seperti itu. Kita dah belajar pada minggu yang lalu dan masuk pada minggu ini. Allah itu penguasa tunggal. Dia yang menguasai segala-galanya. Darah kita, tulang kita, sel-sel yang berada di dalam tubuh badan kita, oksigen yang sedang bergerak yang dibawa oleh darah ke hujung-hujung tubuh kita, semuanya adalah dengan kekuasaan Allah. Kulit kita, daging kita, akal kita, lintasan hati kita, semuanya diciptakan oleh Allah. Yang mana pergerakan kita, sendi-sendi kita, engsel-engsel yang ada di setiap temuan tulang, semuanya bergerak dengan takdir dan kekuasaan dari Allah. Jadi, apalah daya kita, apalah kemampuan kita, kita kalau tidak begitu kuat, sama dengan orang yang gagah, penuh kekuatan. Kedua-duanya tidak mempunyai kuasa. Kita kalaupun sakit, sama saja kedudukan kita dengan orang yang sihat. Kerana orang yang sihat tu tidak ada lebihnya berbanding kita secara hakikat. Kerana yang sihat dan yang sakit, kedua-duanya dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita bila sakit, kita tidak merasa cemburu kepada orang yang sihat. Dan ketika kita diberikan sihat, kita tidak merasa sombong terhadap orang yang sakit. Kerana kita tahu kedua-duanya dikuasai oleh Allah, kerana Allah dialah penguasa tunggal. Jadi kita memulakan hari bermunajat kepada Allah, merendahkan hati kita kepada Allah untuk memuji Allah. Jangan merasa lokek untuk menyebut Alhamdulillah. Jangan merasa kedekut untuk menyebut Alhamdulillah. Jangan rasa keberatan untuk menyebut Alhamdulillah. Jangan rasa bosan untuk menyebut Alhamdulillah. Jangan rasa keraguan untuk menyebut Alhamdulillah. Pujilah Allah sebanyak-banyaknya. Pujilah dan bertasbihlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Besarkan Allah dengan takbir sebanyak-banyaknya. Dan kita bertahmid sebanyak-banyaknya. Tidak ada kerugian pada urusan itu, melainkan semuanya akan memberikan bantuan dan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan diri kita, untuk memperbaiki diri kita dan membersihkan diri kita. Jadi pagi ni, mudah-mudahan saya doakan semuanya dalam keadaan yang sihat, sejahtera, insya-Allah. Segar, Ketiga Ustaz. segar, semangat, lagi apa segar, semangat, ceria, ceria, gembira, lagi apa? Apa lagi namanya? Tenang. Dalam keadaan yang apa kita sebut, semua sekali lah yang baik-baik, mudah-mudahan insya-Allah. Nyaman, hatinya damai, fikirannya tenang, pada masa yang sama bersedia untuk membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Sama-sama kita ikhlaskan. Ya, betul. Kita sama-sama ikhlaskan hati kita lillahi ta'ala. Syarat diterima amal. Ini hafal sampai bila-bila. Di antara syarat diterima amal tu ada 3. Syarat umum diterima amalan kita ada 3. Yang pertama, akidahnya mesti benar. Yang kedua, caranya mesti menepati syarat. Yang ketiga, tujuannya mesti ikhlas lillahi ta'ala. Apa dia? Yang pertama, akidahnya mesti benar. Yang kedua, caranya mesti menepati syarat. Yang ketiga, tujuannya mesti ikhlas kerana Allah semata-mata. 3 ni ingat sampai bila-bila. Kita nak solat ke,
Kita nak solat ke, nak zakat ke, nak baca Quran ke, nak tolong orang ke, nak sedekah ke, nak derma. Kita tanya tiga ni pada diri kita sendirilah. Yang pertama, akidah aku bagaimana? Yang kedua, cara aku lakukan ni betul tak betul? Menepati syarat ke tak menepati syarat? Cukup tak rukunnya, sahnya, batalnya, sunnahnya, semualah. Itu nama dia menepati syarat. Yang ketiga, ikhlas semata-mata kerana Allah. Tujuan dia memang hanya untuk Allah. Jadi kalau apa pun terjadi, tidak mengganggu tujuannya lillahi ta'ala. Selagi mana lillahi ta'ala tu ada, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Dipuji, jalan terus. Dikeji, jalan terus. Diperli, jalan terus. Dihargai, jalan terus. Tidak dikisahkan, jalan terus. Diambil kisah setiap waktu, jalan terus. Kerana tujuan kita bukan diambil kisah atau tidak diambil kisah. Tujuannya bukan untuk dipuji atau juga bukan untuk dikeji. Dan tidak memikirkan kedua-duanya adalah lebih baik. Tidak memikirkan langsung kedua-duanya, tidak memikirkan untuk dipuji dan tidak juga tidak minta dipuji. Tidak minta dipuji pun tidak ada. Saya buat ni, saya bukan nakkan pujian. Merasakan tak nak pujian pun tak ada. Itu yang bagus. Bukan kata kita hendaklah buat sesuatu tanpa menginginkan pujian. Tak payah. Tanpa menginginkan pujian pun tak payah. Menginginkan pun tak payah. Tidak menginginkan pujian pun tak payah. Dua-dua tak payah. Dua-dua tak ada lagi bagus. Saya buat sesuatu inginkan penghargaan, tak bagus. Saya buat sesuatu sebenarnya tak inginkan penghargaan pun tak payah. Inginkan penghargaan pun tak payah. Tak inginkan penghargaan pun tak payah. Habis apa yang payah? Yang perlu adalah yang nombor 3. Sama-samalah kita laksanakannya, belajar. Dan saya juga menghadapi proses yang sama. Proses yang sama. Jom, marilah sama-sama kita ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Kita baca surah Yasin. Suara yang Allah kurniakan, gigi yang Allah berikan, lidah yang Allah pinjamkan, air liur, rembesannya yang telah Allah kurniakan, kita manfaatkan untuk membaca ayat Allah, mukjizat. Di dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah Yasin. Semoga dengan membaca surah ini, orang-orang yang kita doakan juga buat diri kita masing-masing. Yang sedang berada di platform Gema Nur Iman ni, mudah-mudahan diberikan sihat walafiat. InsyaAllah, sihat yang bermanfaat. Sihat yang bermanfaat, dapat beramal ibadah. Hajah Adilah Ishaq, mudah-mudahan sihat. Hajah Aisyah Ahmad, mudah-mudahan sihat. Hajah Emirianti Tugiran, mudah-mudahan terus sihat afiat. Hajah Mariah, mudah-mudahan. Hajah Haslina Abu Hasan, mudah-mudahan terus afiat. Hajah Jumini Sukarti, mudah-mudahan sihat juga. Hajah Mazni Miftah, mudah-mudahan juga afiat dan terus sihat. Hajah Nazirah Ismail, mudah-mudahan sihat afiat. Hajah Nurmala Muhammad Wazir, juga mudah-mudahan sihat. Hajah Rafiah Yaakob, mudah-mudahan juga sihat. Hajah Rosma Ismail, dan Hajah Siti Rosiah Muhammad Khalid, mudah-mudahan terus sihat afiat, sekeluarga bahagia. Siti Miskinah juga sama juga, dan yang lain lah yang kita tak dapat sebutkan namanya satu persatu, tapi niat dalam hati kita doakan semualah. Walaupun tidaklah semua tu kita ingat satu persatu namanya, tapi secara umum semua yang berada di sini, khususnya yang banyak berikan sokongan, bantuan, dorongan dan juga galakkan kepada Gema Nur Iman melalui tenaganya, wang ringgit, masa, idea, komitmen dan kejujuran. Kerana kejujuran ni harganya mahal. Jujur dalam berhubungan, jujur dan baik dalam berinteraksi, komunikasi, jujur dalam pengurusan, jujur dalam persahabatan, jujur dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Jujur ni dia punya harga dia luar biasa mahal. Luar biasa mahal, sangat mahal. Susah nak dikata, tapi memang agama kita mengajarkan sesuatu yang nilai dia lebih jauh daripada nilai mata wang. Duit kalau banyak hilang kejujuran, duit tu hampir-hampir akan mengorbankan banyak pihak. Yang tak dapat terkorban jiwanya, nasibnya. Yang dapat berlebihan terkorban kehalalannya kerana tak jujur. Tapi kalau jujur, yang dapat akan berkah pada rezekinya.
yang tak dapat, masih ada bahagian terbelanya dia melalui sedekah dan zakatnya. Jadi jujur ni nilai dia tu sangat-sangat besar. Jadi kita syukur kepada Allah, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang diberikan sifat jujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jom kita baca Yasin sama-sama. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم
واتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أستغفر الله. يا الله يا الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك لنا ولهم العفو والعافية والصحة في الدنيا والآخرة. Ya Allah ya Tuhan kami, pagi yang berbahagia ini di dalam bulan-bulan haram, bulan kemuliaan, kami syukur Engkau takdirkan, Engkau tempatkan, Engkau taufikkan bagi kami untuk duduk membaca Al-Quran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon dengan kurniaan-Mu ya Allah, kurniakanlah kami keazaman yang tinggi, kurniakan kepada kami iman yang sempurna, kurniakan kepada kami amalan yang diterima, kurniakan kepada kami ya Allah rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, yang mencukupi dan memadai. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah umur yang berkah.
Kami syukur kepadamu ya Allah, nikmat tulang-tulang, nikmat daging-daging, nikmat darah yang kau berikan kepada kami, nikmat nafas, nikmat udara, nikmat nyawa, nikmat kesihatan yang segalanya engkau pinjamkan sementara buat kami dapat kami gunakan untuk mentaatimu. Kami mohon kepadamu ya Allah, diri kami banyak dosa, diri kami banyak kesalahan. Kami selalu melakukan kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan dan kekhilafan atas kelalaian kami sendiri, atas kejahilan kami sendiri, atas kenakalan kami sendiri, atas kealpaan kami sendiri. Kami mohon kepadamu ya Allah, belas kasih-Mu apalah kiranya engkau berikan kemaafan dan keampunan buat kami sebagaimana kami bersungguh-sungguh untuk menjadi yang lebih baik dalam urusan memperbaiki diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami yang penuh dengan kekurangan ini merendahkan hati kepadamu ya Allah. Apalah kiranya engkau kembalikan keafiatan dan sihat kepada buat orang-orang yang kami doakan pada saat ini. Di dalam hati kami, di atas lisan kami, di dalam benak fikiran dan ingatan kami. Agar mereka itu diberikan kemudahan dalam urusannya dan diberikan afiat dan sihat untuk menjadi orang yang dipermudahkan ketaatannya. Ya Allah, ya Tuhan kami syukur dengan apa yang kau berikan kepada kami. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah, segala pujimu ya Allah. Jauhkan diri kami daripada memprotes. Jauhkan kami daripada membangkang. Jauhkan kami daripada membentak. Jauhkan kami daripada menderhaka. Jauhkan kami daripada menafikan dan menidakkan satu apapun kurniaanmu kepada kami ya Allah. Apa yang kau berikan kami dengan kesihatan yang ada, dengan kekuatan yang ada, dengan umur yang ada, dengan kesempatan yang ada, dengan rezeki yang ada, semuanya kami bersyukur kepadamu ya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang kami nafikan. Tidak ada sesuatu pun yang kami tidakkan. Tidak ada sesuatu pun yang kami nafikan dan tidakkan serta tidak mensyukurinya. Semuanya kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami redha dan kami terima. Hanya saja menjadi tanggungjawab dan kewajipan kami untuk menggunakan nikmat-Mu dalam ketaatan kepadamu. Kepadamu juga ya Allah kami meminta, mengharap belas kasih dan taufik daripada-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu. Pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Macam mana? Boleh? Suara saya boleh dengar? Alhamdulillah, boleh teruskan. Boleh dengar ni? Boleh dengar. Matanya masih nampak? Nampak Ustaz. Matanya masih nampak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya matanya ada lah. Tak pakai kacamata, kita pakai kacamata. Oh ya, matanya ada. Ustaz, mata macam mana Ustaz? Yang mana tahu tertinggal kat bilik air, tanya dulu. Yeah. Alhamdulillah mata ada dan nampak. Okeylah alhamdulillah ya. Kadang ada orang mata ada tapi terlupa buka. Bukan apa, terlupa. Salah letak Ustaz. Salah letak. Salah letak. Rupanya tertinggal kat mana tak tahu. Ada orang tertinggal kat selimut. Tertinggal kat selimut. Patutlah dari tadi Ustaz baca saya macam tak nampak apa-apa. Tertinggal kat selimut. Contoh. Contoh. Dia pun bayang. Itu namanya bahasa kiasan. Jangan pula dia bangun, dia pergi cari kat katil. Itu guli malam tadi cucu main tertinggal. Bukan mata kita. Itu guli. Baik Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Jadi pada pagi ni kita ni diberi rezeki. Alhamdulillah. Syukur. Kita nak masuk muka surat 32. 32. Kita nak pergi kepada perenggan yang kedua lah. Ni dia punya cerita perenggan kedua, ketiga, keempat, kelima ni. Subjek utama yang dia nak cerita ialah semua selain daripada Allah itu tidak wujud. Tidak wujud tu bukan hakikatnya tidak wujud. Saya dah pesan kan. Sebenarnya kita ni wujud. Sebab tu disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan kepada sekalian alam. Jadi Tuhan pun wujud, alam ni pun wujud. Takkan
Mana mungkin Allah mengatakan sesuatu tu secara sia-sia. Tuhan kepada benda yang tak ada. Benda yang tak wujud. Tak. Disebut alamin, sekalian alam. Maknanya sekalian alam pun wujud. Tuhannya siapa? Allah. Allah wujud. Cuma bezanya, Allah dia wajibul wujud. Berbanding alam. Alam adalah mumkinul wujud. Boleh wujud dan boleh tidak wujud. Tapi kalau Allah, dia wajib ada. Adanya Allah tak sama dengan adanya makhluk. Allah ada tanpa permulaan, tanpa pengakhiran, tanpa disebabkan oleh apa-apa. Manakala kita ada permulaan dan kita adalah diciptakan oleh Allah, barulah kita ada. Bezanya kat situ. Tapi hakikat dalam bab cerita tentang kekuasaan ini, seakan-akan kita melihat bahawa selain daripada Allah tu tidak wujud. Tidak wujud tu dengan makna apa? Mereka tu langsung tidak mempunyai kekuasaan apa pun. Iaitu yang kita nak terangkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala penguasa tunggal. Penguasa tunggal maknanya yang lain selain daripada Allah hakikatnya tidak ada. Tidak ada tu apa ni? Tidak ada kemampuan, tidak ada daya, tidak ada kuasa, yang mana mereka tu semua jadi ada pun kerana diadakan oleh Allah. Mereka ada kemampuan pun kerana kekuasaan, kerana Allah menguasai mereka. Mereka tu ada daya pun kerana dikuasai oleh Allah juga. Mereka tu ada kehebatan pun kerana dia tu dikuasai juga oleh Allah dengan kehebatannya itu. Ada kemampuan pun hakikatnya ialah kemampuan dia juga dikuasai oleh Allah. Satu orang ada kemampuan angkat barang yang berat 50 kilo. Kemampuan dia juga dikuasai oleh Allah. Barang yang diangkat tu pun dikuasai oleh Allah. Dia sendiri pun adalah dikuasai oleh Allah. Angin yang menjadikan dia tu ada ruang untuk mengangkat satu barang pun dikuasai oleh Allah. Jadi hakikatnya makhluk tu dianggap sebagai tak ada. Tak ada dengan makna langsung tidak mempunyai kekuasaan. Jadi penguasa tunggal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok. Baru tengok perenggan kedua tu. Apa cerita dia? Kata pengarang, dan telah muafakat, sepakat, kata segala orang-orang yang arif dan orang-orang yang muhakkik. Orang yang arif, yang mengenal Allah. Orang yang muhakkik, yang mendalam ilmunya dalam urusan mengenal Allah. Bahawasanya barang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adam mahdin. Adam maknanya tak ada. Mahdin maknanya secara seluruhnya. Senang cerita gitulah. Maknanya ialah bahawasanya barang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu dianggap adam mahdin, daripada sekira-kira zatnya. Dianggap sebagai tiada langsung kekuasaan kemampuan. Tiada disifatkan dengan wujud berserta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak mensifatkan selain daripada Allah itu wujud bersama-sama dengan Allah. Tak ada. Kerana kalau disifatkan benda yang lain daripada Allah tu disifatkan dengan wujud, maknanya adanya dia dengan kekuasaan, nescaya yang demikian itu bersangkut dan ada dua wujud pula. Seolah-olah ada benda lain yang bersangkut berkaitan dengan Allah dan ada dua wujud dengan kekuasaan. Maka itulah nanti menafikan bagi ikhlasnya tauhid. Ikhlas maknanya murni. Bukan ikhlas lillahi ta'ala tu. Ikhlas tu maknanya murninya tauhid. Maka itu nanti boleh menafikan, menidakkan yang namanya kemurnian tauhid kita kepada Allah. Jadi kalau kita rasa ada benda lain selain daripada Allah yang mempunyai kuasa, maka bermakna kata pengarang, nanti akan jadi bersangkut, berkait. Allah ada kuasa, dia pun ada kuasa. Nanti ada dua wujud, iaitu Allah wujud kekuasaannya dengan kekuasaannya, dan ada benda lain pula yang wujud dengan kekuasaannya. Maka ini kata pengarang menafikan kemurnian tauhid. Kalau kemurnian tauhid yang wujud hakikatnya dengan kekuasaan dan wajibul wujud hanya Allah. Yang lain semua dikuasai oleh Allah. Zahirnya nampak dia ada kekuatan, dikuasai oleh Allah. Nampak ada sultan raja berkuasa, dia dikuasai oleh Allah. Kekuasaannya dan kemampuannya serta dayanya,
serta kemampuannya, serta kekuatannya, serta apa? Semuanya dikuasai oleh Allah. Maknanya apa? Tidak ada sesuatu pun yang terlepas atau terkecuali dari dikuasai oleh Allah. Jadi kalau kita faham gitu, kita menghadapi satu orang yang sangat jahat, sangat kuat, sangat berkuasa. Maka macam mana cara kita melihat orang ini? Kita melihat orang ini bahawa dia memang mempunyai kekuatan yang melebihi kekuatan kita. Badannya lebih kuat, pengaruhnya lebih kuat, dia ada kuasa kerana dia ada pengaruh, dia ada kekuasaan yang lebih kuat daripada kita. Tapi kuat macam mana pun dia adalah makhluk yang mana kemampuan dia tu dikuasai oleh Allah. Dia sendiri dikuasai oleh Allah. Dan apa saja yang dia mampu buat, itu semua adalah tertunduk di bawah kekuasaan Allah. Kerana Allah penguasa tunggal. Jadi keyakinan kita yang seperti itu menjadikan kita berkeyakinan bahawa tidak ada penguasa tunggal melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama. Sebagaimana kita yang dianggap lemah berbanding dia pun juga dikuasai oleh Allah. Jadi kita ni boleh menjadi kuat bukan dengan kekuatan yang kita ada. Tetapi kita insya-Allah akan menjadi lebih kuat bila kita meletakkan kebergantungan pengharapan kita kepada Allah yang Maha Berkuasa. Semakin tinggi kebergantungan kita, pengharapan kita, penyerahan total diri kita kepada Allah yang Maha Berkuasa, maka dengan sebab itu insya-Allah kita akan diberikan kekuatan rohani dalam kita ketundukan kita kepada Allah. Tapi kalau kita dipinjamkan kepandaian, dipinjamkan kekuasaan, dipinjamkan pengaruh, dipinjamkan kekuasaan duniawi, tiba-tiba kita rasa kita ada kemampuan dan kuasa. Kita lupa bahawa hakikat penguasa tunggal hanya Allah. Hanya Allah. Kita sendiri dikuasai oleh Allah. Pandai-pandai kita, otak kita dikuasai oleh Allah. Mahir-mahir perbuatan kita itu ciptaan oleh Allah. Cantik-cantiknya penampilan rupa paras kita, cantiknya kita itu adalah dikuasai oleh Allah. Ciptaan oleh Allah. Jadi kita nak sombong pada celah yang mana? Kita nak merasa kita ni ada kuat pada bahagian yang mana? Kita nak rasa yang kita ni bagus pada urusan yang mana? Tak ada. Sebenarnya tak ada. Kurniaan Allah semata-mata. Kalau ada kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan, kemampuan-kemampuan, daya-daya yang ada pada kita, itu kan dikuasai oleh Allah. Buktinya ialah, dulu kita tak ada kekuatan itu, dan akan datang mungkin saja kita hilang kekuatan itu. Ada orang mempunyai kekuatan ingatan. Dulu masa dia lahir, dia tak ada kekuatan ingatan tu. Dan mungkin akan datang umur dia panjang, kekuatan ingatan sudah berubah menjadi kekuatan lupa. Mudah lupa. Banyak lupa. Kerap lupa. Dan cepat lupa. Kenapa? Kerana dia tidak dapat menguasai kekuatan ingatan itu sendiri. Dia tak dapat. Dan dia memang tak berkuasa pun pada hakikatnya. Yang penguasa tunggal kan dah disebut dari awal. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tu tidak. Dia, kalau dia ada otak yang pandai terletak di mana? Terletak dalam tempurung kepalanya. Dan tempurung kepalanya tumpang di mana? Tumpang pada tubuh badannya. Tubuh badannya pada 100 tahun lepas, di mana tubuh badan dia? Tubuh badan dia bermula daripada tidak ada. Siapa yang berkuasa yang mengadakan dia daripada tidak ada menjadi ada? Jawapan dia Allah. Memang Allah penguasa tunggal yang menguasai badannya, jasadnya, rohnya, otaknya, kepandaiannya dan kekuatan ingatannya. Kalaulah dia kenal diri dia yang sebenar macam mana, maka dia tahu bahawa itu sahaja dalil menunjukkan bahawa Allah itu penguasa tunggal. Tidak ada lain yang berkuasa. Jadi pengarang mengenekahkan kita dengan anggapan yang lain selain daripada Allah tu tidak ada. Tidak ada tu dengan makna bukan menafikan total kewujudan mereka. Wujud, saya dah sebut tadi.
tapi menafikan tu dari sudut betapa mereka itu hakikatnya tidak mempunyai apa-apa sebarang kekuasaan. Perenggan bawahnya. Dan kata sesetengah orang yang arif, orang yang mendalam ilmunya, yang luas ilmunya, telah menegahkan segala orang yang muhakkik itu bahawa memandang mereka itu kepada lainnya selain daripada hak Ta'ala. Mereka menegah hati mereka, sampai situ. Orang arif mengata, orang-orang yang muhakkik, mereka ni menegah diri mereka daripada melihat sesiapa pun selain daripada Allah sebagai berkuasa. Mereka tegah. Tatkala telah sudah tahqiq mereka itu padanya daripada syahwat al-qayyumiyah dan juga ahatah al-daimumiyah. Setelah mereka itu jelas, tahqiq mereka itu padanya daripada segala syahwat al-qayyumiyah. Syahwat al-qayyumiyah ni kalau diterjemah mudahnya ialah keinginan-keinginan yang abadi. Ahatah daimumiyah pun sama juga makna dia. Liputan-liputan yang berkekalan. Jadi dengan maksud begini. Satu orang yang ahli arif mengatakan, kita harus menegah hati kita, jiwa kita, daripada memandang, melihat adanya kekuasaan pada apa-apa selain daripada hak. Hak tu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu nama Allah kan Haq, Abdul Haq. Jadi Al-Haqqul Wakil, salah satu daripada Asma'ul Husna, Al-Haqqu Al-Wakil, Al-Qawiyyu Al-Matin, Al-Waliyu Al-Hamid. Itu nama hak tu kalau disebut dekat sini, hak tu maknanya apa? Maknanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata, mengingatkan kepada kita, orang-orang arif ni menegah diri mereka daripada melihat sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kekuasaan. Dan kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, katanya, bahawasanya kamu tilik kepada Allah Ta'ala, tilik maknanya melihat. Kamu melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata iman dan yakin. Harus melihat kepada Allah dengan mata apa? Bukan mata kepala. Mata kepala kita tidak dapat melihat Allah di dunia. Tetapi kita dapat melihat Allah dengan mata iman dan mata keyakinan. Iman dan yakin tu melalui apa? Perantaraannya ilmu. Ilmu mengenal Allah. Maka mengayakan dia tu akan mengayakan. Mengayakan tu maknanya apa? Mengkayakan kita. Kayakan kita tu bukan bagi duit. Kayakan kita tu maknanya mencukupkan kita. Ia akan mencukupkan kamu demikian itu daripada dalil dan burhan. Bila kita melihat Allah dengan mata iman dan mata yakin, dengan keyakinan, maka dia Allah Subhanahu Wa Taala akan cukupkan diri kita ini dengan bekalan-bekalan dalil dan bukti-bukti burhan. Bila kita melihat Allah dengan pandangan iman, bila kita melihat Allah dengan pandangan yakin, semuanya itu akan menjadikan kita ini dibekalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dicukupkan, mengkayakan tu maknanya mencukupkan kita, mengurniakan kepada kita daripada dalil-dalil dan burhan. Burhan tu maknanya bukti. Dan kamu ambil dalil dengan dia atas segala makhluk. Adakah dalam wujud lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Wujud lain tu maknanya apakah ada yang lain yang berkuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka tiada kamu lihat akan dia. Jadi kalau kita lihat dengan pandangan iman, maka tidaklah kita akan lihat makhluk-makhluk itu. Dia kat sini yang kedua ni makhluk. Maka kita sudah tidak lagi memandang kepada makhluk. Dan jikalau ada, tidaklah dapatnya tiada. Maka kamu lihat mereka itu seperti haba, seperti debu-debu yang sia-sia sahaja di dalam hawa, di dalam udara, seperti itu sahaja. Makhluk ni tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan, tidak ada daya pada hakikatnya. Jadi hakikatnya mereka tu seakan-akan mereka tu tak ada. Tak ada dengan makna apa? Tiada kemampuan, tiada kekuasaan, tiada daya, tiada upaya.
Nabi ajarkan kepada kita memperbanyakkan baca apa? Untuk meneguhkan ini. La haula wala quwwata illa billah. Nabi ajarkan kepada kita banyakkan baca apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Bila dengan Allah baru ada kekuatan. Bila dengan Allah baru ada daya. Baru ada daya, baru ada kekuatan tu tentang apa? Tidak ada daya untuk mentaati Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Maknanya kita ni nak buat taat pun tak ada kekuatan, tak ada daya. Tak ada daya kita nak baca Quran pagi ni. Tak ada daya kita nak pergi buka Google Meet Gema Nur Iman pagi ni. Tak ada daya kita nak pagi-pagi diiklankan infak, transfer sedekah pagi-pagi ni. Kita tak ada daya melainkan dengan pertolongan Allah. Illa bi'aunillah, Rasulullah bersabda. Dan tidak ada kekuatan an maksiatillah. Tidak ada kekuatan untuk mengelakkan diri daripada dosa. Kita ni tak ada kekuatan nak elak daripada dosa. Illa melainkan bi'ismatillah. Melainkan dengan pemeliharaan daripada Allah. Baru kita dapat menghindarkan diri dari dosa. Jadi kita ni terhindar dari dosa pagi ni. Kita kena ingat. Kita punya terhindarnya kita daripada dosa itu dikuasai oleh Allah. Jauhnya kita dari tempat maksiat pun dalam kekuasaan Allah. Kalau kita dapat baca Quran pun kerana dengan kekuasaan Allah ke atas kita, mampu kita baca Quran. Hakikatnya, kita ni tak ada kuasa. Bukan tak ada kuasa nak baca. Untuk wujud pun kita tak berkuasa. Untuk wujud diri kita ni, untuk ada pun kita tak berkuasa. Yang menguasai kita sepenuhnya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang berkuasa ke atas perbuatan kita, terhadap amalan kita, terhadap diri kita, terhadap apa saja berkaitan dengan kita. Nafsu kita, iman kita, ketakwaan kita, ketakutan kita, apa saja yang ada pada diri kita, semuanya dikuasai oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah. Jadi sebab tu pengarang cuba tekankan pada kita hakikat bahawa Allah penguasa tunggal. Tak ada yang sambil-sambil, yang sama-sama, yang seiring, yang sebanding, yang berkongsi. Tak ada. Hakikatnya sebenarnya tak ada. Kita ni diberikan kemampuan oleh Allah, dapat taat. Syukurlah kita. Kalau tak syukur tak tahulah. Sebab orang lain, sebahagian orang lain yang melakukan dosa maksiat, itu kerana memang Allah takdirkan mereka begitu. Kerana memang mereka juga dikuasai oleh Allah. Adakah bermakna kalau dia buat jahat, maknanya dia dapat melepaskan diri daripada kekuasaan Allah, dia boleh buat keputusan dia sendiri, yang mana dia itu dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Allah berkuasa untuk berbuat baik, dan dia tu berbuat baik saja, tapi dia dapat fight, dapat lawan, lalu dia berjaya buat jahat. Dan buat jahatnya dia tu maknanya terlepas daripada kekuasaan Allah. Adakah begitu? Tidak. Tidak. Dia satu orang makhluk. Dia buat apa saja, semuanya tertunduk di bawah kekuasaan Allah. Jadi, kalau kita lihat kedua-duanya daripada kekuasaan Allah, kedua-duanya berlaku tu di bawah kekuasaan Allah, kita akan rasa insaf. Sebab, syukurlah Allah takdirkan kita tunduk di bawah kekuasaan Allah. Takdirnya kita ni buat baik pagi ni. Padahal yang buat jahat, kalau adalah orang yang pagi ni buat maksiat dan sebagainya, mereka pun juga di bawah kekuasaan Allah. Tapi untuk kita diberikan, dilorongkan, ditaufikkan oleh Allah pada urusan benda-benda baik. Kalau kita tak bersyukur kepada Allah, apa lagi yang patut kita buat dan apa lagi yang wajar kita laksanakan? Dia penguasa tunggal. Dia yang menguasai kita seluruhnya. Jangan kita ingat Allah menguasai itu pada langit dan bumi saja. Allah menguasainya tu pada orang-orang yang berbuat baik saja. Orang yang berbuat jahat pun di bawah kekuasaan Allah. Dia tak boleh buat jahat dalam keadaan dia di luar kekuasaan Allah.
dengan sepenuhnya kemampuan diri dia sendiri. Tak ada. Tak ada satu benda pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah. Cuma kita nak mengingatkan diri kita betapa walaupun banyak makhluk yang melakukan pelbagai perkara, tapi kita ni tunduk di bawah kekuasaan Allah pada urusan mentaati Allah. Maknanya besar tak kasih sayang Allah kepada kita. Besar. Dia kuasai kita, dia taufikkan kita untuk buat baik, dan dia tidak memerlukan kita, kemudian dia menjanjikan kebaikan kepada kita, dan kemudian dia perintahkan kita dengan perintah-perintah yang sebenarnya tidak membebankan kita, dan sebenarnya kita merasa terbeban kerana salah kita dalam mengurus dan menundukkan hawa nafsu kita, dan kemudian dia yang menerima taubat kita sebagaimana besar, tak kira besar mana pun dosa kita, dan kemudian dia yang berkuasa untuk meringankan azab kita, dan hanya dia yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Kalau kita tak kenang benda-benda ini, macam mana kita nak melalui kehidupan sebagai hamba Allah? Bila kenang, semula ingat, bila kita semakin faham, ya Allah, aku ini buruknya aku sebagai hamba. Ya, buruknya kita sebagai hamba. Dan kemudian kata pengarang, dan senyap telah didinding kebanyakan manusia itu daripada hak Ta'ala. Kita ni terhalang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa? Dengan syahwat mereka itu yang bangsa duniawiyah. Kita ni terdinding banyak perkara kehambaan diri kita kepada Allah kerana syahwat-syahwat lah. Dan dengan segala darjat yang bangsa ukhrawiyah. Dan tiap-tiap demikian itu daripada aghyar saya dah sebut hari itu, kullu ma siwallah, setiap apa sahaja selain daripada Allah kita panggil aghyar, yang adamiyah, yang hakikatnya mereka itu tidak ada dengan makna apa? Tidak mempunyai apa-apa kuasa dan kemampuan. Dan wujud wahmiyah, dan kerana kewujudan yang palsu. Dan kamu ketahui demikian itu daripada wujud sifat qaharnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qahar tu maknanya apa? Perkasa, menundukkan. Qahar tu maknanya apa? Menundukkan, maha menundukkan, ataupun kita sebut maha perkasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah setengah maknanya sebahagian daripada Asma'ul Husna, Asma' Allah, Asma' Qahar, yang mana sifatnya, yang mana namanya di dalam Asma'ul Husna ialah Al-Qahhar, iaitu yang maha perkasa, maha menundukkan. Dan jikalau terangkat hijab daripada mereka itu, nescaya fanaklah mereka itu, diri mereka itu, dan baqa mereka itu dengan Tuhan mereka itu. Kalaulah satu orang itu dibuka hijabnya, maka pasti dia merasa kosong, dirinya itu tidak ada apa-apa, fana, kosong, dan yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada urusan tunggalnya kekuasaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka itu hamba bagi Allah dengan sebenar-benar hamba. Kalau dia tahulah, kalau dia angkat hijab dengan kefahamannya itu, maka dia akan dapati bahawa dia memang fana, kosong. Memang langsung hakikatnya tidak ada apa-apa kemampuan, tidak ada apa kekuasaan, tidak ada apa keupayaan, tidak ada apa-apa kebolehan, tidak ada apa-apa pada diri kita, melainkan kita akan merasakan bahawa yang berkuasa tunggal hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka itu sebenarnya adalah hamba kepada Allah dengan sebenar-benar hamba. Taraf hamba kita kepada Allah tu memang terlalu apa kita sebut, terlalu rendah, terlalu bawah, kerana kita ni hakikatnya tidak memiliki apa-apa pun. Semua kemampuan kita bercakap dari Allah, dikuasai oleh Allah. Kemampuan kita untuk berfikir, untuk bercakap, dikuasai oleh Allah. Lidah yang kita dikuasai, dipunyai, dimiliki, dikuasai, ditundukkan oleh Allah. Kalau tidak diberikan oleh Allah, kita ni langsung tidak memiliki apa-apa, dan kita sendiri tidak ada apa-apa. Kita sendiri tidak ada.
tapi diwujudkan oleh Allah. Maka ketika itu tiadalah kita menjadi hamba kepada selain daripada Allah. Jadi kita tunduk dengan setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nak tanya sikit boleh tak Ustaz? ya, Ustaz, kalau kita cakap macam ni lah kan, mm-mm. belum rezeki lagi nak dapat pergi umrah contoh. belum Lepas tu rezeki Allah, lagi nak pergi belum umrah. rezeki nak pergi umrah, Allah tak izinkan. Atau kita cakap macam ni, hari ni tak dapat masuk majlis ilmu lah. Ha-ha. Allah tak izinkan. Adakah betul cara kita cakap tu atau kita menyalahkan Allah? Ataupun inilah yang dikatakan Allah penguasa tunggal. Macam mana tu Ustaz? Yang pertama, percakapan dia secara zahir tidaklah sepenuhnya salah. Tetapi yang penting di dalam hatinya apa yang dia i'tiqadkan. Okey, contoh gini. Dia satu ketika dia tak dapat datang majlis ilmu. Apa sebab dia? Sebabnya ialah kerana dia malas sebagai contoh. Maka dia boleh mengatakan bahawa 4 perkara yang dulu saya sebut. Allah berhak melakukan apa saja. Maknanya Allah berhak untuk menentukan dia tak dapat datang kelas. Yang kedua, dia tak dapat datang kelas pada pagi tersebut, semuanya sudah ada dalam takdir Allah. Okey, yang kedua betul. Memang apa saja yang berlaku, semuanya adalah dengan takdir Allah. Tak ada yang terlepas dari takdir. 2. Nombor 3, kalau punca daripada dia tak hadir kelas tu kemalasan, maka dia kena menyalahkan dirinya sendiri kerana kemalasannya. Kerana kita diperintahkan untuk rajin oleh Allah. Lalu kita buat keputusan untuk malas datang kelas. Maka ketika itu kita sendiri menyalahkan diri kita. Kerana nombor 3 ialah tugas kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang keempat, keadaan seseorang itu menjadikan dia itu reda pada apa yang telah Allah tentukan. Itu kalau dia tak hadir kelas, puncanya adalah kerana kemalasan. Tapi kalau dia tak hadir kelas, puncanya ialah kemalangan. Ada kemalangan, dia tak sempat datang kelas. Ada kecemasan menyebabkan dia tak datang. Dia ada masalah kesihatan, dia tak dapat datang kelas. Lain pula. 4 tadi sama. Lain tu yang nombor 3 lain. Nombor 4, tapi 4 perkara sama. Pertama, dia tahu Allah berhak menjadikan dia tak dapat datang kelas pada pagi ini. Allah berhak. Walaupun dia nak sangat, Allah berhak untuk jadikan dia tak datang kelas. Yang kedua, dia tahu bahawa akhirnya dia tak dapat datang kelas itu adalah dengan takdir dari Allah. Semuanya sudah ada dalam ketentuan Allah. Yang ketiga, dia syukur kepada Allah kerana dia tidak melanggar perintah. Pada masa yang sama, dia tidak melakukan larangan Allah. Yang ada adalah kemalangan. Bukan perintah Allah kemalangan. Dan bukan larangan Allah kemalangan. Kemalangan adalah benda yang dah ditakdirkan oleh Allah. Dia syukur sebab dia tidak melanggar apa-apa perintah Allah. Dia tak dapat datang kelas, tapi dia tak langgar perintah Allah. Yang tadi kerana malas. Kerana malas dia langgar perintah Allah. Yang ni dia tak langgar perintah Allah. Cuma ada kemalangan. Dan yang keempat, dia reda kerana Allah menentukan berlaku kemalangan kecil pada kereta dia sehingga menyebabkan dia tak dapat datang kelas. Dia reda. Jadi tengoklah pada keadaan diri dia tu yang tak dapat hadir macam mana. Tapi nanti ada hadis-hadis yang lain menceritakan kalau orang tu dia dah niat baik tapi dia tak berjaya melakukan, maka ada catatan pahala baginya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, selamat menyempurnakan tugasan dan tanggungjawab masing-masing. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Nak tanya kalau macam kita online tu duk tekan tak boleh masuk, tekan tak boleh masuk tu dah banyak kali sampai berbelas kali. Ya. Sama juga, kita tidak melakukan larangan Allah. Kita juga sedang berusaha menjalankan perintah Allah tapi akhirnya belum berjaya. Dia tak mengapa, tak berdosa. Ustaz, sedikit Ustaz. Semak nota boleh tak? Allah Allah tak berhak izinkan. datang saja. Allah telah mentakdirkan semuanya, syukur dengan apa juga perkara yang menghalang diri selagi tak melanggar perintah Allah. Muhasabah diri, redha dengan boleh 4 tu okey. Baik. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pengacara majlis, silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh
yang sudi bersama kita pada kuliah subuh pada pagi ini bagi membimbing kita untuk bacaan Yasin, doa dan terjemahan hikam jawi. Jadi mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit, kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan, diberikan syifa yang sempurna insya-Allah. Dan juga syukran jazilan kepada Al-Fadil Ustaz tasyarah daripada terjemahan hikam jawi. Kita berada di tajuk dalil bersama Allah sebagai penguasa tunggal, dan kita tidak ada kemampuan, tidak ada kuasa, tidak ada kehebatan untuk kita semuanya. Penguasa tunggalnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur kita berada di halaqah ilmu pada pagi ini. Teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk setiap kuliah subuh hari Isnin dan Rabu. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita, barakah. Mudah-mudahan kita dapat tingkatkan ilmu, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Dan seterusnya ada beberapa perkara yang ingin diwar-war. Pertama ialah daurah solat kita sesi yang ketiga, iaitu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa. Jadi kuliah daurah solat yang pertama dan kedua telah pun selesai, alhamdulillah. Dan pada malam Rabu ini kita akan bersama Al-Fadil Ustaz untuk daurah solat yang ketiga. Jadi teruskanlah hadir bersama ke kuliah sekiranya tidak ada aral yang melintang. Mudah-mudahan dapat meningkatkan, membantu kita membaiki serta menghayati ibadah solat yang menjadi tunjang utama bagi kita, insya-Allah. Jadi mungkin kita dapat baiki lagi, insya-Allah. Dan kuliah duha seterusnya pukul 8.15 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari, penulis buku biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari. Jadi pada para jemaah yang sekiranya tidak dapat sama-sama dengan kuliah, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan di mana pun kita berada di bumi Allah ini. Dan terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengimarahkan kuliah kita, insya-Allah. Teruskan bersama kepada para pengimpak, alhamdulillah, syukur kerana terus mengimpak. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki yang melimpah ruah, diberikan lindungan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita persilakan sekali lagi Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk membimbing kita dengan bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Jadi saya mewakili tim Gubernur Iman memohon maaf atas segala kekurangan, kekilafan sepanjang kuliah berlangsung, dan saya tutup dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih.